Okey. Tadi pasal IQ kan ya. Saya rasa pasal IQ kat tadi. Jadi kita ini saya nak cakap terus terang ya. Sebab itu kenapa saya nak bercakap dengan Taska Tadika. Kenapa saya berkongsi ilmu ni dalam keadaan cuti, kita sama-sama mendengar ni kan sebab nak sampaikan kepada semua bahawa umur 2 tahun ni umur sangat penting. Umur yang kita nak tahu anak kita ni okey ke tak okey. Saya ada sampaikan, ada parents yang tahu kan hal macam ni. Dia kata, doktor, anak saya yang bongsu ni baru umur 9 bulan. Suspend betul nak tunggu umur dia 2 tahun lah. Takut. Sebab apa tau? Bila daripada lahir sampai umur 12 bulan, semuanya sempurna belaka. Indah-indah belaka. Ini yang saya tengok. Klien-klien kan, bila saya tanya yang autism ni, dia kata, doktor, masa anak saya umur 9 bulan, setahun 2 bulan, setahun 3 bulan, elok je kami pergi bercuti ke, pergi apa, makan apa, semua elok, tak ada nampak masalah. Sehinggalah bila budak ni turn setahun 10 bulan ke 2 tahun, tiba-tiba nampak dia macam makin slow bercakap. Lepas tu hilang perkataannya. Lepas tu eye contact pun tak ada. Tengok sana, tengok sini. Bila kita panggil pun dengar tak dengar, faham tak faham. Okey, kenapa jadi macam tu? Sebab masa tu otak tu daripada dia kecil, otak tu makin berkembang. Lepas tu dia regress, dia terbantut. Dia tak berkembang elok. Dia macam ni lah. Tangan saya ni macam 2 orang budak Dua-dua tu membesar elok aja. Naik umur setahun, setahun lebih, seorang dah ke depan, seorang dah ketinggalan belakang. Perubahan otak tu sendiri, dia berubah shape lah, senang bahasa kita nak faham. Otak yang autism menjadi besar, saiznya. Otak yang normal dia jadi kecil. Dah tentulah fungsinya dah berbeza. Tapi semua akan katakan 10 klien saya, 9 akan cakap, doktor, dalam keluarga kita tak pernah ada lagi autism. Inilah yang first time. Setakat dia orang tahu 3 generasi, 4 generasi, inilah first time anak kami yang autism. Tak pernah lagi dalam family kami. Dalam psikologi dia kata semua disorder, semua gangguan berkaitan dengan genetik. Tetapi ialah kalau kita fikir balik, kita ni umat Nabi Muhammad, kita semua ni saling berkait sebenarnya. Kan jadi tak boleh kata kita tak ada kaitan juga kan. Tetapi secara langsung dalam 3 ke 4 generasi, kedua-dua belah ibu dan ayah, tak ada autism tu katanya. Tu satu. Yang kedua poinnya dia kata anak saya bawah umur 2 tahun semua elok. Semua kita tak sangka anak kita ni rupa-rupanya dah 2 tahun 2 bulan ni dia didiagnose sebagai autism. Sebab itulah kita nak kena perhatikan. Jadi aware berapa orang anak kita tu. Cuba tengok seorang-seorang. Kita takut yang autism ni terlepas pandang. Tak ada salah dan tak ada ruginya untuk kita buat screening test. Samalah macam kalau kita umur dah 30-an, umur 40, perempuan biasanya automatically dia tahu dah kena buat ujian pap smear dan sebagainya. Itu untuk yang dah dewasa. Tapi yang paling muda pun buat ujian juga, iaitu ujian autism. Sebab kita tahu autism ni dia ada date, dia ada usianya. 2 tahun dah boleh nampak. Kalau nak kata masalah anxiety ke depression tu lambat. Bila-bila masa akan nampak. Tetapi autism dia dah ada date. Bila otak kita berusia 2 tahun, mungkin otak tu dah berubah fungsinya dan menjadi masalah neuro. Sebab itulah kita sentiasa emphasize. Penat kita cakap dalam live kita CPC. Jadikan autism test sepenting imunisasi. Jadikan IQ test sepenting imunisasi. Sebab itu penting. Bercakap pasal tadi tu autism, bercakap pasal IQ. Ibu ayah faham tak kenapa anak kita tu kadang-kadang dia tak faham apa yang kita cakap. Dia blur, senang lupa, asyik hilang barang. Lepas tu mudah dibuli kawan dekat sekolah. Kawan tolak macam ni sikit, tak tahu nak respon. Tak tahu nak protect diri. Lepas tu kita cakap pasal buah mangga, dia cakap pasal buah apple.
Kenapa anak kita begitu, ibu ayah? Tengok kepada IQ-nya, pemahaman, logic thinkingnya, abstract reasoningnya tu. Semua ada kaitan. Bukan sebab anak kita ni degil, tak nak dengar orang cakap, tak fokus, main-main, kita marah gitu kan. Kita tengok daripada sudut psikologi, ada namanya. Kenapa jadi begitu? Samalah kalau yang dah sekolah rendah sikit tu, yang darjah 4 ke darjah 5 kan. Kita kadang-kadang mulut kita ni kamu ni degil, tak nak dengar cakap, jangan jadi budak naughty, sebagainya. Ada nama labelnya. Mungkin dia ADHD, mungkin dia ada trauma, mungkin dia depressed. Saya terkenal lah zaman saya sekolah ni. Adalah kawan-kawan saya sekolah rendah tu yang begini-begini, melawan cikgu apa semua. Bila kita hari ni, bila fikir balik zaman tu, ya Allah, kawan aku tu ADHD lah. Tapi masa tu manalah nak tahu perkataan ADHD tu. Kan macam autism sendiri, dah 200 tahun dah wujudnya konsep autism ni di US. Samalah juga dengan ADHD. Tapi zaman kita, kalau kita cakap hari ni, ini saya tak suka, ni memang saya tak setuju. Kalau cikgu atau ibu bapa melabel budak, ni degil nak kerti bahasa ni, melawan, tak nak dengar cakap. Orang dah kata jangan buat. Dia ada nama ni pada keadaan itu. Dia ada nama dia pada keadaan itu yang membuatkan budak tu jadi macam tu. Percayalah, tak ada siapa pun budak atau manusia yang suka-suka nak bermasalah. Letih juga asyik kena marah kan. Tapi dia pun tak boleh nak tahu keadaan dia macam mana. So kita orang dewasa, kita ni orang yang educated, kita membaca, kita boleh berfikir apa yang berlaku pada anak kita. Dua benda penting yang paling top dalam psikologi ni, assessment, dan masalahnya adalah pertama masalah autism, kedua masalah IQ. Macam bulan ni kita buat promosi untuk IQ, sebab kita nak semua orang lebih ramai lagi datang buat IQ test. Dengan tahu label IQ budak, kita boleh ubah suai parenting style kita. Kita akan melaksanakan parenting style kita tu mengikut kemampuan anak tu. Expectation kita pun tak terlalu besar. Budak 5 tahun, expectation kita bukan main tinggi lagi. Budak 10 tahun, kita bukan main lagi fikirkan. Kita pun cakaplah dengan bahasa-bahasa yang tinggi untuk mendidik anak kita tu. Tapi dia tak faham pun. Daripada 10 kita cakap mungkin 1-2 poin je yang dia faham. Jadi kita ni nak kena ada awareness. Satu contoh, kes mahkamah. Ibu ayah telah bercerai. Saya nak share tentang IQ. Budak perempuan umur 7 tahun, rambut panjang. So dia orang dah bercerai, mak dia dah bercerai dah. And then hari kejadian tu, dia ni duduk dengan mak dia lah hujung minggu, pergi Jumaat, balik Ahad. So dia ni pergi sekolah, tapi dia ada masalah belajar. Tulis nama pun kadang-kadang tak lulus, tertinggal A lah, apalah. Apatah lagi ABC pun tak berapa lancar. Jauh sekali lah nak membaca. Jadi apa yang berlaku, mak ni agak dah naik angin, dah geram sangat. Dia pukul budak ni. Dia pukul, dia tarik rambut, dia letak bawah katil, and then dia slap anak dia ni, berbekas, lebam. Budak 7 tahun perempuan ni. So the next day tu pergi sekolah, cikgu tanya, cikgu call bapak dia. Anak cik ni berlebam mukanya. Bila saya tanya, dia kata maknya pukul. Okay, so nak jadikan cerita, ayahnya pergi sekolah, ambil buat report polis kepada bekas isterinya. Masa tu dia orang join custody. So macam mana saya boleh involve dalam kes mahkamah ni? Dia datang jumpa saya nak buat evaluation psikologi lah, psychological evaluation. So saya tengok, saya dengar ceritanya, saya kata ini mesti kaitan dengan IQ budak ni. Mungkin IQ-nya low. Sebab kita kena faham dah 7 years old, dia tulis pun tak mantap lagi, dia tidak boleh membaca, mungkin berkaitan dengan masalah IQ. Jadi saya pun buat IQ test. Interesting apa yang saya dapat daripada IQ test tu ialah dia punya markah total IQ ni adalah 68.
okey, dalam psikologi kalau skor kita bawah 70, maksudnya mental retarded. Kita panggil intellectual disability. Kita panggil terencat akal. Maknanya brain dia tu, otaknya tu very slow, progresnya lambat. Jadi dah keluar report, akhirnya mak dia baru aware, Allah, anak aku rupanya slow learner, anak aku rupanya mental retarded, rupanya anak aku ada masalah intellectual disability. No wonder lah ajar dia tak faham, ajar dengan keadaan marah, ajar dengan herdik, lagi ketakutan budak kan. Mana nak dapat? Mana nak mak faham ABC tu kalau dengan marah, dengan cubit, dengan tampar sekali? Kan? Akhirnya saya dalam proses mahkamah dah explain dah dalam court hari tu tentang ketidakpekaan ibu ni kepada perkembangan kognitif anaknya, sehingga kan ibu ni telah melampaui batas mengasari anaknya yang rupanya adalah masalah low IQ, extremely low, which is mental retarded. So diagnosis tu semua ada explain kat mahkamah. But interestingnya, tuan-puan, mahkamah dah menerima evaluasi daripada psikologis. Dia orang belajar, dia orang bertanya. Lawyer bertanya, kita explain. Jadi dia orang pun ambil nota. Dan mahkamah dia orang ambil nota. Macam dah buat lecture pula masa tu, lecture psikologi pula. Tapi puas hatilah dapat bantu budak ni. Yang nak katakan, IQ test ni boleh bantu ibu ayah ubah suai parenting style kita. So budak low macam ni, macam mana kita nak ajar dia? Ada caranya. So kalau budak yang average, yang IQ-nya bagus, superior, macam mana nak bantu dia lagi? Ada caranya lagi. So findings tu sangat penting. Di samping kita boleh detect any difficulties pada brain anak kita. Jadi anak-anak kita tu, kita lah yang patutnya bertindak kalau ada sebarang masalah dan isu. Dengan sebarangan kita mengkritik, membandingkan, mengeluh kesahkan budak, mungkin dia perlu dibantu, mungkin ada isunya di situ. Dan jangan sekali-kali kita cakap mama dulu kan, abah dulu boleh ni. Janganlah, tu mama-mama lah, babah lah. Itu dia, ni kehidupan dia sekarang ni. Banyak tahu zaman-zaman kita lah, ibu-ibu semua ni muda-muda belaka ni, ibu ayah kat sini muda belaka. Kalau zaman sekolah saya 80-an dulu, 90-an, saya fikir balik, ramai sangat yang ada masalah-masalah yang kita tahu hari ni. Tengok kehidupan dia macam mana. Ada yang masih struggle, ada yang orang tak memahami, yang bertukar kerja, yang tak lepas itu, tak lepas ini, banyak perkara. Yang daripada kecil dia tidak dibantu. Tidak dibantu untuk berkembang mengikut potensi diri dia sendiri. Manalah zaman-zaman dulu kan, manalah ada benda-benda macam ni. Dan kita pun sebenarnya kena berterima kasih pada teknologi, terutamanya Facebook, IG, yang mendedahkan isu-isu kesihatan mental ni. Kalau tak ada Facebook tu, kita tak berkawan dengan orang US, orang Amerika untuk ambil tahu, ataupun YouTube kan, untuk ambil tahu masalah ini rupanya, masalah ini namanya kan. Jadi jadikanlah kesihatan mental ni, pengetahuan kesihatan mental ni sebagai part of our life. Jadikan counselor atau psikologis ni sebahagian daripada hidup kita. Seperti mana kita rasa pentingnya Poliklinik Ahmad, Klinik Salam dan sebagainya tu untuk sakit pening kita, begitulah pentingnya psikologis untuk masalah isu psikologi kita yang melibatkan kognitif, emosi dan tingkah laku kita. Kalau nak cerita ni macam-macam. Di sebalik file psikologis macam-macam, tuan-puan. Kalau saya tak jadi psikologis, saya tak pernah terfikir benda-benda ni semua akan terjadi kepada bayi, tekanan, trauma. Takkan terfikir benda-benda tu macam tu. Itu, saya rasa itu sajalah perkongsian saya hari ni. Okey. Baik, terima kasih doktor. Jadi seterusnya saya nak buka
kepada semua para hadirin, ibu bapa yang kalau ada soalan nak diajukan kepada doktor pada petang ni, dipersilakan. Ada tu ibu bapa ataupun guru-guru ke? Kalau segan, saya nanti kemudian akan sharekan info kepada teacher. Teacher boleh share dengan parents nanti ya. Tentang CPC kita kat session 7. Sebelah farmasi ni. Sebelah sup ketin ni. Kalau tadi saya nak tanya sikit lah pasal apa. Tadi doktor dia cakap pasal yang speech delay. Kiranya dia punya simptom kan, macam contoh anak-anak yang belum macam umur 2 tahun ke atas kan. Ada situasi ni yang macam kita tak dengar dia bercakap, maksudnya komunikasi tu tak ada. Tapi dia ada perkataan, dia ada word yang dia boleh keluarkan. Contoh, dia boleh ikut lagu-lagu macam ni, Happy Birthday, ABC, dia boleh. Tapi bila bercakap tak dengar, maksudnya perkataan yang macam nak susu tu tak ada, tak nak, tak ada. Tapi dia boleh ikut lagu-lagu macam tu. Jadi adakah benda tu kira simptom untuk speech delay tu juga? Okey, kita tengok balik keadaan anak tu. Kemungkinan saya nak pastikan adakah dia ikut sebutan tu adalah ekolalia. Ekolalia adalah salah satu simptom autism, yang mana dia tak keluar perkataan sendiri tapi dia tiru perkataan dialog-dialog yang dia dengar. Contohnya lah kartun apa-apa tu kan, dia kata hi, hello, dia pun sebut, tapi sebenarnya perkataan yang sebut tu tak ada kaitan situasi waktu tu. Dia teringat, dia sebut balik tanpa not at the right place and time. Maknanya kita dapat dari situ kita dapat tahu dia tak bisu. Dia ada perkataan. Tapi adakah dia tu sebenarnya berkomunikasi ataupun dia imitate, kita panggil ekolalia, which is itu adalah simptom autism. Ataupun dia nyanyi happy birthday to you tapi dia tak faham kita tengah meraihkan sesuatu. Dia just follow macam tu je. Adakah itu ekolalia? Itu nak kena observe juga. Terima kasih doktor. Okay, jadi ada soalan kalau tak ada soalan, jadi saya rasa setakat ni je lah kita punya majlis pada hari ni. Alhamdulillah saya rasa kita dah sampai ke penghujung taklimat. Jadi kami dari pihak FASA dan ibu bapa juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Aisyah Rosli atas perkongsian ilmu yang bermanfaat pada petang ni. Kami juga ucapkan terima kasih buat para ibu bapa yang sudi meluangkan masa bersama untuk join taklimat pada petang ni. InsyaAllah yang baik tu datang dari Allah, yang lemah tu adalah dari kekurangan diri saya sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan tersebut. Saya sudahi program hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam. Terima kasih semua ya. Assalamualaikum.